Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam semuanya. Salam Sarawak Maju Makmur. Kita berjumpa sekali lagi di dalam episod terkini Dialog TVS Pentas Diskusi anda. Seperti biasa anda bersama dengan saya Najib Imran. Dan saya kali ini Najib Syira Abang Mansur. Kami buka tirai pentas diskusi Dialog TVS hari ini dengan membawakan kepada penonton untuk menyelami peranan yang dibawakan oleh sebuah badan berkanun milik kerajaan negeri yang sudah pun bertapak, yang sudah pun ditubuhkan selama lebih 4 dekad Najib, iaitu sejak tahun 1981 yang kita sebutkan sebagai Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Apa peranan yang mereka bawa, apa manfaat agensi ini kepada, terutamanya kepada pembangunan di Sarawak ini, akan kami bawakan bersama dengan anda, bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini, Najib. Baik, kita cukup istimewa. Jarang-jarang kita jumpa figura ini yang cukup berpengaruh dalam LCDA ini, soalan yang cukup penting. Jarang kita panggil, tapi hari ini sudi hadir ke studio kita untuk bersama dengan kita. Kita ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Zaidi Mahdi, Pengurus Besar LCDA. Selamat datang Datuk. Saya sendiri pun belum pernah rasanya berbual Datuk ini. Jadi terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita di studio. Inilah platformnya, Najib. Ini platform. Dan Datuk, saya difahamkan juga LCDA tahun ini, tahun 2026 telah 45 tahun ditubuhkan sejak 1981, dan ini platformnya juga kami ingin mengucapkan syabas dan tahniah terutamanya kepada seluruh warga kerja LCDA di atas perkhidmatan selama 45 tahun penubuhannya, iaitu sambutan Jubli Nilam. Jadi dan saya difahamkan ada banyak juga program aktiviti yang telah pun diatur dan yang disusun atur. Itu akan kami tanyakan juga kepada Datuk di platform ini juga. Tetapi untuk mukadimahnya, untuk hari ini, kita mulakan dengan mungkin asas penubuhan LCDA itu, apa manfaat dan tujuan penubuhannya, mungkin Datuk boleh kongsikan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada kedua pengacara kita yang memang nampak sangat ceria pada pagi ini, juga kepada semua penonton dan penggemar TVS. Jadi pertama kali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah bagi pihak LCDA kerana telah menjemput kita untuk sama-sama berkongsi sedikit maklumat berhubung dengan LCDA, apa yang LCDA lakukan. Sebenarnya LCDA itu ialah singkatan kepada Land Custody and Development Authority, ataupun dalam bahasa Melayunya Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah. Untuk memudahkan percakapan kita guna LCDA sajalah ya, boleh ya? Boleh. Okay. Jadi ianya ditubuhkan pada tahun 1981 melalui LCDA Ordinance, dan ianya merupakan satu badan berkanun Sarawak. Dimiliki oleh Kerajaan Sarawak. Jadi sebelum kita pergi lanjut, mungkin saya nak berkongsi sedikitlah tentang struktur organisasi LCDA ini. Kita sebenarnya dipayungi oleh satu lembaga pengarah. Lembaga pengarah kita ini boleh tahan mantapnya lah ya. Kalau pengurusinya adalah tidak lain dan tidak bukan yang amat berhormat Premier kita. Kita ada 2 ahli timbalan pengurusi, iaitu yang pertamanya Datuk Yang Berhormat Datuk Ahmad Dr. Ugah Mbah, juga timbalan Premier. Dan yang keduanya Yang Berhormat Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, juga timbalan Premier. Di samping itu kita ada seorang menteri dan juga pegawai-pegawai tertinggi dalam kerajaan negeri, termasuklah Yang Berhormat Datuk Amal Setiausaha Kerajaan Sarawak sendiri menjadi ahli kita. Jadi komposisi ini bagi saya sangatlah mantaplah. Di samping itu LCDA sebenarnya di bawah naungan juga Kementerian Sumber Asli dan Perancangan Bandar. Itu ministry yang bertanggungjawab dengan kita. Jadi LCDA sekarang ini kita mempunyai semalam saya semak sebenarnya 308 kaki tangan kali ini, dan kita beroperasi di Kuching. Pejabat kita di Wisma Satok. Kalau di Kuching tu tahulah di mana Wisma Satok, kan? Dan kita ada pejabat kecil di Sibu dan di Muka. Jadi mungkin bertanya-tanya mengapa LCDA ditubuhkan. Secara umumnya LCDA ditubuhkan bagi membantu kerajaan melaksanakan program transformasi sosial ekonomi dengan menggunakan melalui pembangunan tanah. Kalau kita lihat di situ ada 2 perkara penting, transformasi sosial ekonomi dan pembangunan tanah. Itu secara ringkasnya lah apa itu LCDA dan apa yang kita lakukan. Baik, Datuk menyebut berkenaan dengan transformasi pembangunan tanah ini. Mungkin ada antara penonton kita yang mungkin agak
merasakan ada beberapa agensi lagi ya, contohnya Housing Development juga melakukan pembangunan tanah. Tapi mungkin ada perbezaannya di sini. Jadi bila Datuk menyebut berkenaan dengan transformasi pembangunan tanah, mungkin Datuk boleh perincikan maksud transformasi pembangunan sosioekonomi pembangunan tanah melalui tanah ini. Okey, perkara pertama yang saya nyatakan tadi ialah berkaitan dengan sosioekonomi. Kalau kita lihat, amati sosioekonomi itu bermaksud keadaan kehidupan kita. Ia bolehlah merangkumi hal pekerjaan, hal pendapatan, hal-hal berkaitan dengan kediaman kita ataupun infrastruktur yang ada di sesuatu kawasan, termasuk pendidikan. Jadi apa yang visi kita melaksanakan transformasi ini adalah untuk meningkatkan taraf sosioekonomi di kawasan-kawasan yang kita sasarkan. Dan perkara kedua yang saya nyatakan tadi ialah kita lakukannya dengan melalui projek pembangunan tanah. Jadi kalau masa penubuhan LCDA dulu, tanah ni memanglah sesuatu yang sangat besar di Sarawak. Dalam tahun 80-an kita banyak tanah-tanah di kawasan luar bandar, tanah NCR, tanah kerajaan. NCR ni tanah NCR, tanah hak adat bumi putera lah. Biasa kita gelar NCR je lah. Kan? Jadi peluang untuk dimajukan sangatlah tinggi. So itulah masa awal penubuhan LCDA kita memfokuskan strategi kita untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk-penduduk di luar bandar melalui pembangunan tanah, memfokus kepada pertanian. Dan bercakap mengenai pembangunan tanah, tanah itu sendiri semua kita sedia maklum bahawa apabila menyentuh tanah, ia adalah satu aset yang begitu dekat di hati kita sebagai rakyat Sarawak itu sendiri, kerana Sarawak ini kita mempunyai tanah yang begitu luas sekali. Jadi bagaimana LCDA ini peranannya memberi kepercayaan kepada komuniti agar tanah ini dapat dibangunkan tanpa menjejaskan hak mereka. Satu perkara penting yang disebut tadi oleh Saudari Shira ialah tanah adalah sesuatu yang amat dekat di hati kita. Memang benar pada tahun 80-an, even sekarang, Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia. Kan? Kalau berbanding saiz dengan Semenanjung, kita tolak Perlis, itulah saiz Sarawak sebenarnya. Okay? Jadi tanah adalah sesuatu yang dekat di hati rakyat kita dan kita mengambil peluang untuk menggunakan aset ini untuk meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. Kalau tanah dibiarkan begitu saja, walaupun kita ada beribu-ribu ekar tanah tapi tidak diusahakan, ia tidak mendatangkan kepulangan ekonomi. Jadi keadaan kita masih seperti biasa, tak ada nilai. Jadi peluang ini dilihat sebagai satu langkah yang baik, yang strategik untuk kita sama-sama bergerak dan meningkatkan taraf sosioekonomi mereka yang terlibat. Bagaimana pendekatan LCDA itu sendiri nak mengubah persepsi masyarakat mengenai dengan potensi tanah mereka? Itu soalan yang amat baik dan ia merupakan satu cabaran besar. Kalau kita lihat tanah itu tadi dekat di hati rakyat. Bilanya dekat di hati kita, kita susah nak melepaskannya lah. Jadi model LCDA ini sebenarnya kita akan mengenal pasti kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dimajukan dengan ladang komersial dan sebagainya. Sebab masa permulaannya kita memfokus banyak kepada peladangan kelapa sawit kerana kita telah kaji ia berhasil ataupun berpotensi memulangkan hasil yang tinggi. Jadi apa yang kita laksanakan, kita cuba cari kawasan yang sesuai dan selepas itu kita memulakan banyak engagement ataupun libat urus dengan penduduk-penduduk tempatan agar mereka dapat bersama-sama mengikuti program kita. Ini sesuatu yang amat suka pada asalnya. Kalau kita mengadakan dialog, perbincangan berkali-kali sebenarnya lah. Kadang kita tak terhitung berapa banyak kita dah bonding dengan mereka. Dan pada masa yang sama, kita akan mencari pihak-pihak yang berkemampuan, sama ada syarikat besar dan sebagainya, untuk sama-sama kita satukan dengan penduduk tersebut. Jadi kita cuba membuat satu kerjasama, usaha sama di antara pelabur-pelabur yang layak, yang berkemampuan dengan penduduk tempatan untuk menghasilkan satu program, contohnya peladangan komersial yang akan menghasilkan pulangan yang baik. Tapi pelabur-pelabur ataupun pelabur-pelabur yang berpotensi, kita akan semak sebaik mungkin. Kita memang pastikan sama ada mereka memang layak, mereka ada kepakaran,
mereka ada teknologi yang baik untuk melaksanakan satu projek itu dan mereka ada modal yang mencukupi untuk melaksanakannya. Jadi cabaran kita ialah untuk kata orang memimpin penduduk-penduduk terlibat supaya menerima projek ini dan menyertai usaha sama ini agar pelanggannya mereka dapat win-win situation. Jadi ada kedua pihak. Macam mana pula LCDA nak memastikan model kerjasama yang diwujudkan itu benar-benar bersifat win-win tadi seperti yang dikatakan. Inilah yang kita tengok sebagai tanggungjawab LCDA. Kalau kita buatkan satu syarikat usaha sama, sebenarnya kita 60% daripada syarikat tersebut adalah dipegang oleh syarikat terbabit. Sementara 40% lagi dipegang oleh LCDA sebagai pemegang amanah untuk mereka yang terlibat. So jika ada keuntungan, alright, mereka akan diagihkan 40%, 30% untuk mereka, 10% untuk pengurusan. Itu saja. Jadi kita nak jual, nak ambil agak-agak penduduk terlibat nak join kita, itu satu kata orang tugas yang berat yang memerlukan trust, kepercayaan kepada mereka. Tapi alhamdulillah banyak juga yang telah kita lakukan dan menunjukkan kejayaan. Baik, Datuk, dari segi konsep itu sendiri, mungkin Datuk boleh jelaskan perbezaan LCDA dengan agensi-agensi pembangunan tanah yang lain ini. Contohnya housing juga memberikan ataupun menyediakan perumahan untuk rakyat dan sebagainya. Jadi mungkin kalau boleh Datuk perincikan secara konsep asas ini, LCDA ini bagaimana, Datuk? Terima kasih soalan itu. Actually sebenarnya kita belum sampai ke bahagian tersebut sebab apa yang kita bincangkan tadi lebih merujuk kepada sektor pertanian. Right? Pada permulaan LCDA memang fokus kita sektor pertanian. Tapi after tahun 90-an, fokus kita mula beralih kepada pembangunan tanah yang fizikal. Apa yang saya maksudkan fizikal inilah kita dah membina sesuatu yang nampaklah. Macam dulu kita terlibat dengan pembinaan service center ataupun pusat perkhidmatan, rural growth center dan juga bandar-bandar baru. Banyak contoh yang boleh kita sebut di sini, macam kalau kita nak lihat di Asajaya bermula sebagai service center sebenarnya. Sekarang Pekan Asajaya telah membangun dengan baik di Awat-Awat Sunda, di Nangas Park, di kawasan Sri Aman Betung dan banyak lagi contoh yang boleh kita nyatakan. Jadi perbezaan dengan kita ialah pertama kita melaksanakan satu projek sosial ekonomi dengan menyediakan infrastruktur. Kalau di service center itu sebenarnya kita menyediakan infrastruktur asas dan kita menyediakan tapak-tapak untuk mungkin kedai-kedai mini, mungkin untuk klinik, untuk tadika dan sebagainya. Itu yang kita sediakan dan agensi-agensi tertentu yang bertanggungjawab dengan tadika mungkin. Mereka ada tempat untuk membina dan ini akan memberi manfaat sosial ekonomi kepada kawasan setempat. Jadi cukup luas sebenarnya peranan dan juga fungsi LCDA ini menyentuh berkenaan dengan pembangunan sosioekonomi. Menyentuh kata Datuk tadi bukan setakat pembangunan tanah tetapi juga pembangunan sosioekonomi, tanah dan juga perumahan, bukan pertanian juga Datuk tadi Jadi itu antara yang mukadimah panjang, mukadimah sirah ini. Ini itu banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan Datuk ni, Datuk Zaidi ni. Tapi rasanya kita akan berhenti seketika. Kita bagi peluang untuk Datuk berehat seketika setelah mukadimah yang cukup panjang ini. Kita berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Dialog TVS, pentas diskusi anda. Bertemu kembali dalam Dialog TVS. Kita nak menyelami peranan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah ataupun LCDA dan di mana ketika ini masih lagi bersama dengan kami iaitu Datuk Zaidi Mahdi, Pengurus Besar LCDA. Tadi kita sudah pun memahami asas penubuhan dan tujuan utama penubuhan LCDA dan sekarang ini kita ke segmen kedua ini kita nak bercakap mengenai pencapaian setelah melihat kepada banyak pelaksanaan yang telah dilaksanakan. Apa pencapaian paling signifikanlah LCDA setakat ini dalam menjayakan transformasi tanah dan juga sosioekonomi rakyat? Terima kasih, soalan yang sangat baik bagi saya.
pertama tadi kita berbincang tentang sektor agriculture, pertanian. Saya kongsikan sedikitlah apa yang telah kita capai. Apa yang saya katakan tadi, kita telah berusaha untuk menarik minat pemilik tanah NCR di luar bandar agar menyertai program yang kita laksanakan. Alhamdulillah, hasil kerjasama daripada pihak agensi lain seperti Jabatan Tanah dan Servis Sarawak, pejabat residen dan pejabat daerah, juga Kementerian Pertanian kita telah berjaya setakat inilah untuk tanah-tanah NCR ni mewujudkan sebanyak 56 projek usaha sama. 56 ini satu angka yang besar juga dan dia dicapai bukan kata orang dengan senang. Banyak engagement, banyak perkara yang telah kita lakukan. Dan dari segi keluasan kawasan yang telah kita dapat daripada yang telah kita tanam sebenarnya untuk projek 56 ini ialah hampir 218,000 ekar. Satu keadaan yang luas. Mungkin orang bertanya-tanya berapa banyak dah dapat manfaat kepada rakyat yang menyertai program ini. Jadi berdasarkan rekod yang telah kita kira, sejaknya dilaksanakan, kita telah berjaya memberi insentif atau dividen pulangan kewangan lah kepada mereka yang terlibat ini melebihi 600 juta. Actually figure sebenarnya, angka sebenarnya ialah 618 juta ringgit sejak ia dilaksanakan. Bagi kita ia satu kerjaan yang boleh kita teruskan dengan lebih baik lagi yang telah memberi manfaat kepada mereka yang terlibat. Manfaatnya saja bukan terletak kepada faktor kewangan. Dengan adanya projek-projek yang kita laksanakan, ia akan dapat memberi peluang. Pertamanya, peluang-peluang pekerjaan pada kawasan-kawasan yang terlibat. Dan juga ia akan dapat digunakan untuk menaik taraf infrastruktur di kawasan berkenaan. Dan juga ia memberi peluang perniagaan. Kata orang economic impact. Kalau satu ladang itu beroperasi dan memerlukan transport dan sebagainya, nak menghantar barang dan sebagainya. Jadi orang-orang sekitaran boleh terlibat dengan mengurus perkara-perkara ini. Ia mendatangkan pulangan sampingan yang semestinya baik dan berupaya meningkatkan sosio-ekonomi di kawasan-kawasan tersebut. Ini untuk tanah NCR sebenarnya. Right? Sebab tadi ada disebutkan mengenai pulangan keuangan dan juga daripada segi pembinaan infrastruktur dalam banyak-banyak faedah yang telah diberikan kepada masyarakat setempat. Yang mana paling mungkin pendapat Datuk lah, yang mana paling dirasai oleh komuniti setempat ini sendiri? Ini pendapat saya lah yang kita telah lihat. Saya lihat secara keseluruhannya mereka yang terlibat dengan projek kita atau kawasan yang terlibat dengan projek kita menampakkan peningkatan taraf sosioekonomi yang baik. Mungkin dulu keadaan kita cuma berbasikal, ramai yang terlibat dengan projek ini sekarang dah upgrade dah sebenarnya. Right? Kadang kita tengok kereta-kereta yang dia pakai pun dah amat baik sekali. Keadaan rumah. Right? Dulu masa kita mulakan projek ini, keadaan rumah kita kuranglah memuaskan, tapi sekarang saya lihat banyak yang dah berubah kepada satu keadaan yang lebih kondusif sebenarnya untuk kediaman. Dengan kediaman yang kondusif, efek lain yang kita tengok ialah dari segi pendidikan. Secara umumnya kawasan tersebut taraf pendidikan ataupun pencapaian pendidikan turut meningkat. Ini yang kita lihat atau yang saya lihat sendirilah yang berlaku di kawasan-kawasan yang berjaya yang telah kita laksanakan. Baik, Datuk menyebut berkenaan dengan manfaat-manfaat yang diperolehi berkaitan dengan pembangunan tanah ini dan saya pasti ianya memang terbukti membantu pembangunan sosioekonomi terutama di sesuatu tempat itu. Jadi kita telah berbicara berkenaan dengan cabaran itu tadi, apa yang perlu dilakukan dan salah satu cabaran ialah untuk mendapatkan persetujuan atau pengambilan tanah itu untuk pembangunan dan sebagainya. Jadi tapi itu untuk mereka yang tidak bersetuju, Datuk. Tapi kalau yang nak bersetuju menyertai program ni macam mana, Datuk? Apakah ada langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memudah carakan keinginan? Kita memang sentiasa mencari-cari rakan. Rakan maksud saya sini ialah rakan penduduk-penduduk kita yang di luar bandar. Kalau kita bercakap tentang pertanian lah. Right?
kalau sesiapa atau mana-mana komuniti yang berminat untuk menyertai program kita, pintu kita amatlah besar terbuka untuk mereka datang. Dia alu-alukan berhubunglah dengan pejabat kita. Sebenarnya kita ada satu anak syarikat yang telah ditubuhkan khusus untuk menjaga hal-hal pertanian. Kita ada syarikat kita 100% milik LCDA ni ya. LCDA Agri Business dan Berhad. Jadi segala keperluan pengurusan akan diurus secara profesional melalui syarikat ini dan ianya akan memastikan agar mana-mana usaha sama yang kita lakukan diurus sebaik boleh, seprofesional yang mungkin untuk mendatangkan pulangan yang hasil. So, berhubunglah dengan kita secara direct. Cari saya pun boleh. Itu dengar Untuk kita berbicara benar macam yang kita sebut tadi, Sarawak ini sebuah negeri besar. Jadi jumlah tanahnya juga besar. Jadi dari Datuk juga menyentuh berkenaan dengan proses itu. Tapi kita kalau boleh Datuk berkongsi untuk LCDA ini, untuk monitor ini atau sistem yang digunakan untuk menjaga tanah-tanah ini. Kita bercakap pasal transparansi, tata kelola yang baik. Jadi bagaimana apa langkah-langkah diambil oleh LCDA untuk memastikan satu sistem penjagaan tanah ataupun monitor tanah yang cukup berkesan di era digitalisasi ini, Datuk? Ya. Untuk sesuatu yang berkesan dan mudah, pertamanya kita mesti perkuatkan governance sesuatu organisasi, right? Tapi untuk melaksanakan satu tugas itu dengan lebih berkesan, kita mesti menggunakan teknologi, right? Jadi dua perkara penting ini telah sedang dan kita tambah baik. Kalau kita lihat dari segi teknologi infrastrukturnya, sebenarnya LCDA tahun ini melaksanakan satu sistem tanah, membinalah LCDA Land Information System, di mana kita akan mengumpul semua data-data berkaitan dengan tanah-tanah yang kita miliki, tanah-tanah yang kita miliki bersama, tanah-tanah yang kita jaga untuk pemilik-pemilik tanah NCR. Jadi bila sistem ini telah disiapkan nanti, insya-Allah semua data-data kita, kata orang macam ni semuanya dah ada. Semua di hujung jari. Itu yang penting. Itu yang penting. Yang pertama tadi saya cakap governance, itu pun sangat penting. Sebab governance ini berkaitan dengan integriti, kebolehupayaan dan kapasiti kita. Itu mesti telah dilakukan bergerak dengan masa yang diperlukan. Integriti salah satu core utama yang kita amalkan di LCDA. Itu sesuatu yang cukup penting kerana saya sendiri pernah berdepan dengan soalan ini. LCDA ini banyak land bank ini, banyak tanah dijaganya. Tapi bagaimana dijaga tanah ni? Bagaimana boleh kita pastikan penjagaan tanah-tanah ini yang akan dipunyai dengan usaha sama ataupun oleh LCDA sendiri dipantau, kena ada sistem. Datuk sendiri merupakan seorang surveyor yang cukup berpengalaman bertauliah. Jadi pastilah, jadi tak usah risaulah part itu ya. Dan saya sebenarnya sebelum ke LCDA bertugas di Jabatan Tanah dan Survey 30 tahun sebenarnya. Jadi memang pakarlah berkenaan dengan bagian-bagian tanah ini. Sedang elok. Jadi bolehlah kita pergi ke part lain pula sebab kita dah tahu tanah ini dijaga dengan elok. Tapi saya nak tanyalah Datuk, selain sebab tadi Datuk ada menyebut tentang tanah NCR, tetapi selain pembangunan tanah NCR ini, adakah LCDA terlibat untuk membangunkan tanah-tanah pertanian lain? Ya, lagi satu soalan yang mungkin tertinggal saya tadi nak masa menjawab. Apa yang kita sebutkan asal tadi ialah tanah-tanah NCR, tapi penlibatan LCDA tidak tertakluk kepada tanah NCR saja. Kita juga melaksanakan pembangunan untuk tanah-tanah kerajaan. Justru itu bagi sektor pertanian sebenarnya kita ada beberapa program yang dilaksanakan sejajar dengan tanah NCR. Tapi ia melibatkan tanah kerajaan. Program-program seperti projek ladang rakyat, projek ladang sejahtera. Sebenarnya projek-projek ini melibatkan tanah kerajaan. Tapi manfaatnya kita salurkan juga kepada penduduk-penduduk di kawasan berkenaan dengan pemberian share-share tertentu kepada mereka. Alhamdulillah, setakat ini projek ladang rakyat dan projek ladang sejahtera ini kita dah berjaya adakan sebanyak 22 projek dan melibatkan lebih kurang 30,700 ekar tanah dan sebanyak 10,000 orang
partisipan ataupun yang mengikuti kita. Dan setakat ini juga pulangan yang telah kita kira untuk kepada mereka adalah lebih kurang 155 juta ringgit. Dan itu 10,000 orang. Kalau dari segi pendekatan pula, apa perbezaan utama pendekatan untuk membangunkan NCR dan juga tanah kerajaan ini? NCR ni kalau kita masuk dalam program kita, tanah tu tetap milik kita sebenarnya. Kalau usaha sama itu telah kata orang telah habis, dah tamat, kata tanah tu tetap milik kita. Kita boleh mohon untuk dikeluarkan geran tanah dan sebagainya. Untuk tanah kerajaan menggunakan satu model yang lebih different sikit. Modalnya masih kita dikeluarkan daripada syarikat yang kita ambil dan pembangunan infrastruktur dan sebagainya pun dilaksanakan oleh kerajaan bersama dengan pelabur yang kita telah pilih. Jadi manfaat kepada pemilik tanah walaupun bukan tanah dia asalnya, dia diberi macam share dalam perkongsian ini dan mereka banyak peluang untuk ikut serta seperti bekerja, seperti mana-mana aktiviti ekonomi yang lain yang terdapat dari situ. Dan tadi juga Najib, sebenarnya Datuk ada menyebut tentang projek ladang rakyat, ada projek ladang sejahtera. Ini semuanya bertujuan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk setempat. Tapi bagaimana kalau Datuk melihat adakah projek-projek seperti ini ada potensi untuk diperluaskan di masa hadapan? Memang daripada pengamatan kita, ianya satu projek-projek yang amat berpotensi. Sebenarnya kalau saya katakan tadi, macam projek NCR, kita dah tanam melebihi 200,000 ekar tanah. Jadi kalau kita lihat kawasan yang telah diluluskan untuk kita melaksanakan kawasan ladang, lebih besar daripada itu. Mengapa kita tak dapat buat? Sebab kita nak buat tanah NCR, kita perlukan konsen daripada pemilik. Ini banyak masalah sebenarnya. Tapi kita sentiasa berusaha untuk menerapkan kepercayaan, trust kepada mereka untuk bersama-sama kita. Banyak projek kita yang mungkin ada masalah sikit. Masalahnya disebabkan oleh kalau kita ada 100 orang penduduk, mungkin 30 orang dia nak mahu yang bersetuju untuk masuk kita, 70 orang itu kita masih usaha untuk dapatkan sekali. Kalau ramai, barulah kita dapat economies of scale. Bila ada economies of scale, pulangannya akan lebih tinggi. Jadi cabaran tanah NCR ini kalau setelah sekian lama kita berdepan dengan masalah NCR ini, bukan masalah, kita katakan isu ataupun cabaran yang dihadapi ini. Apakah antara isu-isu yang dibangkitkan Datuk berkenaan dengan kebimbangan tanah NCR ini? Apakah mereka takut kehilangan tanah begitu saja atau bagaimana Datuk? Berdasarkan apa yang telah diperolehi. Berdasarkan pengalaman kita lah melaksanakan ladang konsep NCR ini. Pertamanya yang mereka takuti ialah terdapat tanggapan negatif bila kita melaksanakan projek seperti ini. Tanah ini akan dirampas oleh syarikat-syarikat tersebut yang kita bawa, dirampaskan orang-orang tertentu dan mereka akan hilang kata orang hak milik mutlak pada tanah tersebut. Kalau tanah itu NCR, sebenarnya NCR ini adalah tanah yang diiktiraf dalam Undang-Undang Tanah Sarawak sebagai milik kita. Kerajaan Sarawak memang mengiktiraf tanah NCR ini. Jadi saya lihat usaha sama yang kita laksanakan tidak akan menghilangkan milik tanah kepada mereka. Setelah kita siapkan projek ini, tanah itu tetap milik mereka sebenarnya. Itu yang saya tengok satu cabaran besarlah bagi kita untuk menukar minda berkaitan dengan persepsi ini. Persepsi masyarakat itu. Jadi itu antara itu yang cuba kita lakukan hari ini untuk kita menerangkan kepada anda Ustaz Rizal berkenaan dengan perluasan aktiviti-aktiviti LCDA ini pastinya mengikut undang-undang pertama sekali Datuk ya. Dan keduanya kebimbangan lain itu mungkin boleh dibawa terus kepada LCDA jika ada Ustaz Rizal. Jadi Datuk, saya sendiri turut terpanggil untuk melakukan sedikit kajian berkenaan dengan kawasan-kawasan TSE katanya ini Datuk ya. TSE ini antaranya ialah Pusat Khidmat Asrajaya, Servis Center ni, Pusat Khidmat Balingian, Pusat Khidmat Beladin dan juga RGC Telaga Air ini.
apakah antara sektor-sektor lain yang turut dilaksanakan oleh LCDA selain daripada sektor pertanian ini, Dato'? Kita juga menyebut tadi berkenaan dengan sektor perumahan juga. Sebenarnya tadi kita ada sentuh sedikit sebenarnya. Yang banyak kita perkatakan tadi lebih kepada sektor pertanian. Sebenarnya LCDA turut terlibat dalam sektor hartanah, iaitu melaksanakan pembangunan fizikal untuk meningkatkan taraf sosioekonomi kawasan-kawasan tertentu. Memanglah disebutkan lagi kita telah melaksanakan beberapa pusat pertumbuhan desa, contohnya pusat khidmat dan sebagainya, service center lah dalam Englishnya, dan juga pembaharuan bandar baru. Dari segi pelaksanaannya masa kini, projek-projek kita banyak tertumpu kepada pelaksanaan bandar baru. Pelaksanaan bandar baru ini memang tujuannya pun sama, untuk meningkatkan taraf sosioekonomi. Kalau kita lihat keadaan sekarang ni kan, banyak projek-projek pembangunan bandar baru, pembangunan semula bandar yang kita laksanakan. Antaranya lah mungkin pernah dengar projek Darul Hana, Darul Hana, projek Kampung Baru Sibu dan sebagainya. Projek Darul Hana sebenarnya satu projek yang amat berjaya kita laksanakan bagi meningkatkan taraf sosioekonomi kawasan yang terlibat. Apakah ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti kawasan-kawasan mereka ini dipindahkan, Dato'? Apakah ianya begitu? Jadi mereka ditempatkan di satu-satu macam kawasan yang lain. saya nyatakan tadi, projek kita adalah transformasi sosioekonomi. Bila kita bercakap tentang sosioekonomi, salah satunya adalah taraf kehidupan, pendapatan, mungkin keadaan kediaman. Kalau kita lihat kampung-kampung yang terlibat dengan projek pembaharuan bandar ini, kalau di seberang Sungai Sarawak tu yang telah kita buat, Kampung Semarang, Kampung Pulau, Kampung Panglima Seman dan sebagainya kan. Jadi kalau kita lihat kampung asal, kampung memang ada, tapi dari segi keadaan rumah, keadaan infrastruktur, keadaan utility dan kemudahan-kemudahan rekreasi dan sebagainya agak kekurangan lah. Kita boleh tengok lagi, ada beberapa kampung lagi masih ada di sini. Tapi kerajaan melaksanakan projek pembaharuan bandar ini, kita membina satu kawasan pembangunan yang kondusif. Kondusif, kita boleh lihatlah kalau berpeluang pergi ke Darul Hana, kondusif dari segi keadaan rumah, infrastruktur, kemudahan riadah, kemudahan utility lain, termasuk tempat beribadat, kita bina dengan baik sekali. Jadi tempat ini kita jadikan perdiaman baru untuk mereka berpindah ke sana. InsyaAllah dengan keadaan yang lebih selesa, mungkin taraf pendidikan mereka akan meningkat, mungkin taraf pendapatan dan daya hidup pun berbeza, mungkin kita dapat ada tempat beriadah dan sebagainya. Itu tujuan kita melaksanakan projek ini. Dah pergi Syirah? Darul Hana? Dah pergi, saya selalu lalu dekat situ. Saya cukup menarik tempat itu. Dekat kalau orang Kuching, dia akan sebut jalan tol. Dekat jalan tol, jambatan tol. Jadi kalau mereka yang ingin melihat salah satu success story LCDA ini di Kuching ini, boleh pergi ke Darul Hana itu, anda boleh melihat mereka bentuk contohnya rumah-rumah dan sebagainya. Boleh melihat success story antaranya LCDA itu. Dan Cip, sebenarnya saya juga tertanya bagaimana LCDA ini memilih lokasi untuk yang sesuai untuk dibangunkan sebagai pusat pertumbuhan. Itu akan dijawab oleh Datuk sebentar saja lagi kerana kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Baik, anda masih lagi menonton Dialog TVS di mana kita sebenarnya nak menyelami peranan yang dibawakan oleh LCDA, di mana tadi sebelum berhenti berehat tadi kita telah pun bercakap mengenai success story yang dibawakan oleh LCDA itu sendiri, dan contohnya seperti Darul Hana, projek Darul Hana yang disebut oleh Datuk Zaidi sebentar sahaja tadi, dan itu membuatkan saya tertanya-tanya bagaimana sebenarnya LCDA ini memilih lokasi yang sesuai untuk dibangunkan sebagai pusat pertumbuhan. Mungkin boleh dikongsikan, Datuk. Sebenarnya kita mempunyai satu unit yang melihat kepada social impact assessment, right? Jadi bila kita kaji satu kawasan yang perlu kita pilih, kita akan melaksanakan sedikit kajian awal sama ada
projek-projek yang kita cadang untuk dilaksanakan tersebut akan memberi impak maksima kepada mereka yang terlibat. Balik kepada asal-usul kenapa LCDA ditubuhkan tadi kan, kita melaksanakan transformasi sosioekonomi, meningkatkan keadaan penduduk setempat. Jadi bagi kawasan-kawasan yang kita pilih, kita semestinya yakin projek-projek yang telah kita rancang, yang telah kita laksanakan berupaya meningkatkan taraf sosioekonomi kawasan-kawasan berkenaan. Okey, Datuk, selain kita telah menyentuh berkenaan dengan antara peranan juga fungsi LCDA itu, kita juga telah menyentuh berkenaan dengan antara success story LCDA ini. Tata kelola LCDA sendiri juga telah kita sentuh. Jadi LCDA melangkah 2026 akan melangkah ke tahun yang ke-46 tahun depan contohnya melangkah ke tahun yang ke-46, 47, 50 dan seterusnya. Bagaimana Datuk melihat sebagai seorang pemimpin utama LCDA ini, nakhoda LCDA ini? Bagaimana Datuk melihat usaha dan juga peranan LCDA ini untuk terus kekal relevan ini Datuk dalam mengemudi sosioekonomi juga di Sarawak ini khususnya Datuk? Ini soalan terbaik actually. Kalau kita lihat senario Sarawak sekarang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita, hala tuju Sarawak sangatlah jelas, right? Untuk mencapai wilayah maju berpendapatan tinggi tahun 2030. Yang Amat Berhormat Premier sebenarnya telah melancarkan satu strategic plan yang dinamakan Post-COVID Development Strategy 2030. Biasa kita sebut PCDS 2030 lah. Jadi dalam strategic plan ini sangatlah jelas di mana kita akan menumpu di masa akan datang. Terutamanya yang pertama yang dijadikan tonggak ialah kemakmuran ekonomi, economic prosperity. Yang kedua ialah keterangkuman social inclusivity, dan yang ketiganya ialah environmental sustainability, kelestarian alam sekitar. Jadi apa yang kita laksanakan dari sekarang hingga untuk mencapai itu mestilah bertonggakkan kepada tiga tonggak asas ini. Jadi di samping itu dalam strategic plan Yang Amat Berhormat Premier pun dinyatakan dengan jelas 6 sektor ekonomi yang menjadi asas untuk kita mencapai tersebut. Dua daripadanya SDA amat terlibat dengan serius lah, sangat aktif. Pertama tadi pertanian, yang kedua tadi services. Services ini yang rumah-rumah yang kita bina, rumah-rumah mampu milik yang kita bina dan sebagainya, dan projek-projek pembangunan baru bandar dan sebagainya. Jadi haluan kita jelas. Jadi macam mana kita nak mengikuti ini? Right? Bagi saya bukan saja SCDA tapi juga agensi-agensi departmen jawatan lain pun harus bergerak sama. Kita mesti mengikut peredaran masa. Kalau semalam kita perlu segelas air, mungkin masa tahun 2026 nanti 27 nanti segelas setengah air kan. Jadi kita perlu bergerak sama. Ini satu yang perlu kita lakukan. Jadi alhamdulillah Yang Berhormat Dato' Amar Setiausaha Kerajaan Sarawak pun ada menyarankan cara macam mana kita nak ikut bergerak sama ini. Dia menyarankan kita, which saya rasa memang berketepatan sekali lah. Dia kata konsep 3R. Pertama ialah revisit. Keduanya rethink. Tiganya recharge. Revisit tu lebih kurangnya kita lihatlah keadaan kita sekarang, nak buat sesuatu tu macam ni kan. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang lebih different, kita tak usah berfikir. Rethink about it, how to do it, recharge tu, go ahead, do it. Right? Dengan mungkin cara atau kaedah yang berbeza. InsyaAllah kalau kita laksanakan semua strategi-strategi ini, kita akan dapat mengikut peredaran masa dan relevansi atau sama ada SDA masih relevan atau tidak, dapat ditentukan kalau kita bergerak seiring dengan apa yang saya nyatakan tadi. Dan tadi Datuk ada menyebut mengenai dua sektor yang di mana LCDA ini terlibat secara aktif, iaitu pertanian dan perkhidmatan. Mungkin boleh Datuk kongsikan bagaimana LCDA ini memainkan peranan dan sumbangan LCDA dalam dua sektor ini. Okey.
ini sektor yang penting, 2 daripada 6 untuk kita mencapai taraf wilayah berpendapatan tinggi dan wilayah maju. Dari sektor pertanian, actually kita kan dah terlibat dalam pertanian sebelum ini. Jadi kita perkasakan apa yang kita ada. Kalau dulu kita cuma dapat menghasilkan sesuatu dalam bentuk katakan beberapa tan saja. Jadi kita menggunakan kaedah baru agar hasilnya lebih tinggi. Di samping itu kita juga akan memperkasakan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keberhasilan yang kita ada. Di samping itu actually kita ada satu model baru yang kita panggil agropark. Agropark ini telah kita laksanakan beberapa tahun lepas dan insya-Allah tahun ini akan kick off lah, akan dimulakan. Yang ada sekarang ini kita ada satu agropark di kawasan Sepauh, Lubuk Tamang sebenarnya, mungkin dekat dengan kawasan Syirah kot. Ada di Serike, Sungai Baji Serike. Konsep agropark ini agak mudah, kita kena skavasi satu kawasan mungkin 1,000 ekar dan kerajaan membantu daripada segi memberikan infrastruktur yang mencukupi untuk ia dimajukan. Sama juga kita akan cari satu anchor tenant ataupun pelabur utama untuk sama-sama dibawa ke kawasan tersebut. Dan kita akan bawa penduduk tempatan yang terlibat. Sekurang-kurangnya 20% daripada tersebut akan kita sediakan untuk penduduk tempatan. Dan penduduk tempatan ini mesti dibawa oleh pelabur utama ini. They must carry them together. Dia akan ajar mereka tentang teknik, tentang mungkin penggunaan benih, macam mana nak jaga. Termasuk hasil-hasil nanti mereka akan bawa kepada mereka. Ini satu program baru yang baik yang kita akan laksanakan. Dan bercakap mengenai agropark itu juga, apa menurut Datuk kelebihan yang Sarawak ada berbanding dengan negeri lain untuk membangunkan agropark? Pertama tadi kita ada tanah yang luas. Itu paling penting. Itu yang paling faktor penting. utama. Yang kedua, dia punya kata orang potensi sebab banyak tanah kita di luar bandar belum dimajukan secara optimal. Saya pergi ke satu tempat di luar negara, sepanjang jalan tu semua dah bertanam. Berbeza dengan kita, kalau kita pergi Seri Aman, kiri kanan, mungkin banyak tanah kosong yang belum diusahakan. Jadi satu potensi. Kesesuaian tanah itu bagaimana, Datuk? Itulah macam bila kita laksanakan agropark, kita adakan kajian yang kita sebut tadi kan. Kesesuaiannya untuk sesuatu tanaman. Macam di kawasan Lubuk Tamang sebenarnya, kita identify kelapa ada salah satu komoditi yang berpotensi untuk dimaju di kawasan tersebut. Sebab itulah kita sedang berusaha mendapatkan satu anchor tenant berlandaskan komoditi kelapa. Dan kita akan bawa penduduk untuk tempatan. Sebenarnya rancangan kita di Lubuk Tamang setiap 25 orang yang kita pilih penduduk tempatan itu, mereka akan diagihkan dalam 4 hektar tanah untuk mereka jaga di bawah seliaan syarikat ini tadi. Baik, tahun 2026 ini, Datuk, merupakan satu tahun yang cukup signifikan. Seperti yang telah Datuk sebutkan tadi, genap tahun yang ke-45 penubuhan LCDA ini. Kalau melihat kepada apa yang Datuk telah jelaskan tadi, cukup cemerlang lah. Cukup cemerlang. Jadi, bagaimana Datuk melihat usaha yang boleh dilakukan oleh LCDA untuk mengekalkan momentum kecemerlangan ini, Datuk? Untuk sentiasa cemerlang ini, kalau kita menjadi juara katanya senang. Tapi nak untuk menjadi kekal juara itu, kekal, istiqomah. Kalau nak kekal juara itu payah. Jadi momentum itu, Datuk, bagaimana sebagai seperti yang telah sebutkan tadi, nakhoda LCDA ini, nak mengekalkan momentum itu. Banyak yang Datuk telah kongsikan tadi, Syirah. Cemerlang. Tapi nak kekalkan sentiasa cemerlang ni macam mana, Datuk? Perkara utama yang kita mesti kekalkan ialah mengikut peredaran masa. Bagi saya lah. Apa yang saya maksudkan di sini, kecemerlangan itu hari ini mungkin cemerlang. Kalau taraf yang sama, tahun depan mungkin dah tak cemerlang lagi. Menurun. Menurun. Sebab ekspektasi luaran ini semakin hari semakin meningkat. Dulu mungkin kita bina rumah lah. Untuk rumah yang 3 bilik dah mencukupi, good standard. Tapi mungkin masa depan 3 bilik, itu biasa. Kita memerlukan 4 bilik, rumah yang lebih besar. Ini yang saya katakan peredaran masa. Jadi untuk LCDA kekal relevan
dalam dalam cabaran ini ialah kita mengikut peredaran masa. Untuk mengikuti peredaran masa, kita boleh menggunakan lagi konsep 3R tadi untuk assess kita macam mana nak ikut kan, dan kita mesti ambil tindakan. Katakanlah LCDA kekurangan capacity. Kita banyak projek. Mungkin pakar-pakar pertanian kita kurang, engineer kita kurang. Jadi kita tambah baiklah. Dan keduanya, kalau katakan governance kita tadi dilihat sebagai telah menurun. Jadi kita ambil tindakan untuk kuatkannya, integriti kita. And then kita bergerak bersama. Dan bagi saya yang penting setelah ini dibuat, kita mesti bekerja sebagai satu pasukan lah. Sama-sama. Kalau saya nahoda cakap kita belok ke kiri, jangan ada yang belok ke kanan lah. Betul. Mesti mau sehati. Mesti baru sehati. Sehati sejiwa, segulai sejalan. Kalau menyebut integriti itu, ini bermaksud amanah ini, Datuk. Bagaimana Datuk merasakan amanah ataupun tanggungjawab besar yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada LCDA dan peranan LCDA ini? Mungkin tadi saya tak mengatakan secara direct. Bila kita katakan kita menjaga hak pemilik tanah NCR melalui kerjasama syarikat. 40% yang LCDA pegang itu sebenarnya ialah amanah memegang interestnya dalam bahasa Inggeris kepada pemilik tanah NCR. Jadi bila kita diamanahkan untuk menjaga sesuatu, ianya menjadi tanggungjawab besarlah kepada kita, terutama kita orang beragama Islam pun amanah itu adalah satu yang besar. Memandang berat pegang, itu tanggungjawab berat. Kita akan berusaha bersungguh-sungguh memastikan amanah ini dijalankan sebaik mungkin. Dan kita bercakap mengenai sambutan Jubli Nilam ini sempena dengan 45 penubuhan LCDA. Tadi kita difahamkan ada pelbagai pengisian dan aktiviti yang telah pun disusun atur oleh LCDA. Mungkin boleh Datuk kongsi apakah juga aktiviti yang telah dirancang untuk pengetahuan penonton? Nilam. Alhamdulillah. Nilam. Alhamdulillah. Kata pegawai-pegawai saya yang dah lama di LCDA, pejam mata, tutup mata dah 45 tahun. Okay. Jadi alhamdulillah kita telah sampai ke 45 tahun penubuhan kita. Jadi bagi merayakan dan memberi kata orang feedback kepada mereka yang terlibat, kita menjalankan satu aktiviti, itu aktiviti sambutan ulang tahun ke-45 LCDA. Kita telah merancangkan pelbagai program CSR, program ilmuwan, program sukan dan riadah, dan program-program official untuk tahun ini. Jadi kalau kita lihat program CSR sebagai contohnya, kita akan mengadakan beberapa program seperti berkongsi rezeki dan mengadakan beberapa majlis berbuka puasa nanti bulan depan kan, kita ada start puasa, prihatin dan sebagainya lah. Untuk program-program sukan riadah pun banyak, kita akan mengadakan LCDA Sapphire Run nanti dalam skala yang besar juga, dan kita ada beberapa aktiviti sukan tertentu untuk kata orang sebagai give back to our stakeholders lah, pemegang taruh kita. Kita kan ada bermacam, kita ada penduduk-penduduk komuniti, kita ada di peringkat corporate pun kita ada. Jadi kita akan cuba cover semua yang terlibat. Samping itu program ilmuwan sebenarnya ada. Kita merancang untuk mengadakan satu town hall bersama UNIMAS berhubungan topik-topik semasa yang melibatkan LCDA. Di samping ini yang banyak kita buat, social impact assessment. Kita merancang mengadakan satu persidangan, conference di hujung tahun nanti yang melibatkan peringkat international sebenarnya, agar kita dapat berkongsi SIA ini, social impact assessment. Yang banyak kita buat, yang ditanya Syira tadi, sebelum kita buat satu projek pembangunan bandar kan, SIA ini is a must for us to do. Jadi kita akan lakukan itu. Jadi sambutan ini akan diadakan di seluruh Sarawak tu di seluruh Sarawak. In fact kita ada satu program tu yang kita gelar jelajah Kembara LCDA. Bermula daripada Lawas sampai ke Kuching dan mungkin berakhir di Bergeduk. Kembara jelajah. Yes. Kembara jelajah. Apa pengisiannya Datuk? Kembara. Kita merancang untuk berhenti di kawasan-kawasan tertentu. Mungkin kita berhenti di Miri, di Betong dan sebagainya sampai ke Kuching kan. Dan setiap tempat yang kita berhenti itu kita akan showcase ataupun berkongsi dengan komuniti setempat apa yang LCDA telah lakukan
dan apa yang LCDA akan lakukan di masa akan datang. Roadshow lah. Tapi nanti biasa yang akan ditanya, ada konsert tak? Mesti ada. Konsert tak? Boleh dia penghujung nanti. Penghujung nanti. Yang penting datang. Yang penting kena support dan sertai. Itu. Dan apabila kita memandang ke hadapan, kita juga tadi bercakap, kita sekarang ini kita melihat hala tuju yang sering ditekankan oleh Premier Sarawak, iaitu pembangunan mampan. Sekarang ini semuanya pintar, semuanya hijau, semuanya lestari dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk melihat peranan LCDA ini dalam menyokong hala tuju yang sering ditekankan oleh Premier Sarawak ini? Macam yang saya katakan tadi, kita menyokong aktif dua sektor ekonomi yang Amat Mohamed Premier telah sarankan dalam strategic plan beliau, iaitu agriculture, pertanian dan services, perkhidmatan kan. Jadi dalam pertanian itu kita menerapkan, sedang menerapkan dan terus menerapkan teknologi yang kata orang kalau bahasa Inggerisnya circular economy. Dalam peladangan banyak yang telah kita buat kan, daripada lebihan waste yang dari itu semuanya digunakan semula untuk penjanaan kuasa dan sebagainya. Tapi dari segi pembangunan fizikal, rumah-rumah yang kita bina, kita menjurus kepada pembinaan bangunan hijau, di mana penggunaan teknologi tenaga diperbaharui dapat digunakan. In fact, projek-projek perumahan mampu milik kita telah menerima panduan agar memulakan pemasangan tenaga solar dan sebagainya. Kita dah buat satu projek perintis di gedung SPK gedung rumah kita dan telah menunjukkan kejayaan untuk sama-sama mengikuti kelas alam sekitar yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita. Alhamdulillah. Okey. Baik, Datuk, itu masa sebenarnya yang kita ada sekarang ini, itu sahaja masa yang kita ada untuk kita bersama dengan ataupun merungkai peranan dan juga usaha LCDA ini. Jadi Datuk, mungkin dalam waktu yang cukup singkat ini, apa yang Datuk sendiri secara peribadi, apa harapan Datuk buat LCDA ini mungkin 20-30 tahun akan datang ini, Datuk? Harapan Datuk sendiri ini. Kalau kita melihat apa yang telah LCDA laksanakan 45 tahun yang dahulu, personally saya rasa ianya harus diteruskan dan diteruskan dengan lebih baik lagi. Jadi harapan saya agar SDA terus kekal relevan, terus mengikuti peredaran masa dan terus menjana membantu Sarawak mencapai visi kita, sekurang-kurangnya visi 2030. Oleh demikian saya mendoakanlah agar semua urusan yang dilaksanakan oleh SDA mendapat dipermudahkan dan mendapat sokongan semua yang terlibat. Baik, sekali lagi Najib, kita nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA di atas perkhidmatan dan juga perjalanan yang begitu panjang sekali ini, iaitu 45 tahun dalam memacu pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sarawak. Dan kita nak mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Zaidi Mahdi, iaitu pengurus besar LCDA, di atas perkongsian yang begitu bermakna sekali mengenai dengan peranan LCDA dalam pembangunan Sarawak, dan juga semoga pembincangan yang kita bawakan ini, platform kita bawakan ini memberi kefahaman yang lebih jelas tentang peranan LCDA. Najib. Itu saja masa yang kita ada. Saya Najib Imran. Saya Syirah Abu Mansur. Salam Sarawak Maju Makmur.